Salam sejahtera. Anda semua suka baca cerpen? Hari ini kita akan mengupas mengenai teknik menjawab soalan pemahaman prosa moden iaitu berdasarkan petikan cerpen. Soalan pemahaman prosa moden akan dikemukakan dalam soalan 2B, kertas 2 Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 9 markah diperuntukkan. Soalan bahagian ini terbahagi kepada 3 jenis iaitu soalan pertama, memberi maksud rangkai kata atau keprihalan berdasarkan petikan, 2 markah. Soalan kedua, menjawab berdasarkan kemahiran berfikir KBKK, 3 markah. Soalan ketiga, menjawab soalan berunsur sastra Komsas, 4 markah. Untuk menguasai bahagian ini, ada strategi untuk menjawab soalan. Pertama sekali, baca soalan dengan teliti terlebih dahulu. Barulah kita faham tentang kehendak soalan. Setiap jawapan mesti menggunakan ayat yang lengkap. Jangan tulis dalam bentuk poin. Anda semua pasti nak markah cemerlang, bukan? Baiklah, untuk soalan pertama iaitu memberi maksud rangkai kata, jawapan mestilah berkaitan dengan petikan. Dijawab dalam bentuk padanan kata dengan kata atau frasa dengan frasa dan bukannya huraian. Untuk soalan kedua pula iaitu berbentuk kemahiran berfikir KBKK, biasanya soalan bermula dengan pada pendapat anda, pada pandangan anda. Namanya pun soalan kemahiran berfikir. Jadi, jawapan anda mestilah berdasarkan pendapat sendiri. Ingat ada yang dikemukakan mestilah bernas, logik dan menunjukkan kematangan anda. Di sinilah anda perlu menggunakan teknik percambahan minda. Apa sebenarnya teknik percambahan minda? Kita akan ketahui sekejap lagi. Untuk soalan ketiga iaitu soalan Komsas, soalan yang ditanya mungkin tentang tema, persoalan, watak atau perwatakan, latar, pengajaran dan nilai murni. Soalan ini mungkin sedikit mengelirukan anda sebab terdapat 2 jenis soalan. Mari kita tengok penerangan ini. Untuk pemahaman lanjut, sebelum menjawab, baca dan fahami dahulu petikan dengan teliti. Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Pak Hitam toleh kiri kanan. Pokok pisang, pokok lengkuas, serai, betik dan rumput rampai sekitar rumahnya mengangguk perlahan di tiup angin pagi. Nyaman benar hidup di perkampungan. Tetapi kenyamanan ini kian tergugat dari hari ke hari. Selepas sebuah bangunan kilang didirikan, satu dari Jepun dan satu lagi dari Korea. Walaupun Pak Hitam tidak berapa berkenan, tetapi dia terpaksa mengangguk juga, memandangkan kian ramai anak muda yang menganggur di perkampungan itu. Anak muda, seperti enau dalam belukar, walau bagaimana payah untuk melonjak naik, dihalang oleh pelbagai akar dan dahan-dahan pokok, tetapi ia terus juga memanjat, menindih, memijak yang lain untuk melihat cahaya matahari. Anak muda, kalau tidak ada kerja, macam-macam benda yang tidak baik boleh berlaku. Jadi, mahu tidak mahu, Pak Hitam terpaksa menerima hakikat ini. Pak Hitam sedar, zaman sekarang ini adalah zaman untuk mengisi kemerdekaan. Bukan lagi zaman memprotes melulu. Zaman dia dahulu lain. Orang putih memang cekik darah. Mulutnya manis, tapi perutnya busuk dan cemar. Sebab itu, separuh daripada hidup Pak Hitam hanya di dalam penjara. Keluar masuk penjara, sehingga kehidupan zaman remajanya kering, bagaikan rumput-rumput pada musim kemarau. Apakah maksud ungkapan mulutnya manis tetapi perutnya busuk dalam petikan itu? 2 markah. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengimbangi antara kemajuan pembangunan dengan keindahan alam semula jadi? 4 markah. Nyatakan unsur gaya bahasa yang terdapat di dalam petikan. 3 markah. Kita jawab soalan pertama dahulu. Apakah maksud ungkapan mulutnya manis tetapi perutnya busuk dalam petikan itu? 2 markah. Rangkai kata ini terletak pada perenggan akhir petikan cerpen yang diberikan. Orang putih memang cekik darah. Mulutnya manis tetapi perutnya busuk dan cemar. Ingat ya, soalan maksud rangkai kata yang dijawab hendaklah dalam bentuk padanan kata dengan kata atau frasa dengan frasa dan bukannya huraian. Mulutnya manis sama maksud dengan kata-kata yang kelihatan baik.
Perutnya busuk sama maksud dengan hati yang penuh dusta. Begitulah caranya bagaimana kita mencari maksud rangkai kata. Pastikan anda menjawab soalan dengan ayat yang lengkap seperti jawapan ini. Maksud ungkapan tersebut ialah kata-kata kelihatan baik namun hatinya penuh dusta. Kita ke soalan kedua. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengimbangi antara kemajuan pembangunan dengan keindahan alam semula jadi? 4 markah. Tidak perlu susah-susah mencari jawapan dalam petikan ini. Ini merupakan soalan kemahiran berfikir. Jadi jawapan mestilah berdasarkan pendapat sendiri. Agak-agak berapa banyak isi perlu diberikan? Masih ingat lagi dengan teknik percabahan minda yang disebutkan tadi? Begini, cuba tengok markah yang diperuntukkan. Markah yang tertulis itu adalah panduan untuk anda. 4 markah bersamaan, 4 isi atau lebih. Mudah kan? Jom kita tengok dulu contoh-contoh isi. Cadangan isi jawapan. Gunakan kaedah percambahan minda. Dengan menguatkuasakan undang-undang yang melarang sebarang projek pembangunan di kawasan hutan simpan atau taman negara. Pihak berkuasa mesti mengetatkan syarat-syarat untuk meluluskan projek pembangunan supaya tidak menjejaskan sumber alam semula jadi. Kontraktor pembangunan digalakkan melaksanakan pembangunan yang mesra alam. Mewajibkan pengusaha projek menanam semula pokok-pokok di kawasan lain bagi menggantikan pokok yang telah ditebang. Seperti biasa, tulis jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Mari kita tengok contoh jawapan untuk soalan kedua. Pada pendapat saya, kita berupaya untuk mengimbangi antara kemajuan pembangunan dengan keindahan alam semula jadi dengan menguatkuasakan undang-undang yang melarang sebarang projek pembangunan di kawasan hutan simpan atau taman negara. Pihak berkuasa juga mesti mengetatkan syarat-syarat untuk meluluskan projek pembangunan seperti tidak menjejaskan sumber-sumber alam semula jadi. Selain itu, kontraktor pembangunan digalakkan melaksanakan pembangunan yang mesra alam. Mereka diwajibkan menanam semula pokok-pokok di kawasan lain bagi menggantikan pokok yang telah ditebang bagi memberi laluan kepada projek pembangunan. Mari kita ke soalan ketiga. Nyatakan unsur gaya bahasa yang terdapat dalam petikan. 3 markah. Cuba tengok soalan itu. Soalan mahukan anda nyatakan. Oleh itu, hanya senaraikan isi jawapan yang dikehendaki tanpa memberi contoh atau huraian. Sebelum menjawab, mari kita imbas kembali jenis-jenis unsur gaya bahasa. Unsur gaya bahasa. 1. Personifikasi. Gaya bahasa perorangan iaitu memberi sifat manusia kepada objek, benda atau konsep tertentu untuk menggambarkan keadaan tertentu. Contoh, sawah telah uzur. Maksud, keadaan sawah padi yang terbiar tidak diusahakan. Daun kelapa melambai-lambai. Maksud, daun pokok kelapa bergoyang-goyang ditiup angin. Yang kedua, metafora. Perbandingan terus atau secara langsung yang menggabungkan satu perkataan konkret dengan perkataan abstrak. Contoh, lautan fikiran, berfikir secara terbuka. Rimba kehidupan, kehidupan yang penuh cabaran. Api kemarahan, berasa sangat marah. 3. Simile. Perbandingan secara tidak langsung antara satu benda yang sama dengan menggunakan kata bandingan seperti bagai, umpama, bak. Contoh, suara yang bagaikan halilintar. Wajahnya manis umpama bulan purnama. Kasihku kepadanya bak lautan tak bertepi. Hatinya hancur bak kaca terhempas ke batu. Hyperbola. Perbandingan yang dibuat untuk sesuatu keadaan peristiwa yang keterlaluan atau melampau. Menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contoh, cita-citanya menggunung tinggi. Keyakinanku menggegar dunia. Hatiku dilambung gembira. 5. Perlambangan atau simbolik. Kata-kata yang membawa maksud tersirat bukan yang tersurat untuk digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan atau peristiwa. Contoh, ibu atau bonda, tanah air atau negara. Merpati putih, kedamaian atau keamanan atau kemerdekaan. Piala, kejayaan. Fajar, harapan baru.
6. Pengulangan. Unsur pengulangan berlaku pada kata, ungkapan, barisan atau rangkap. Terdapat 4 jenis gaya bahasa pengulangan. Pertama, anafora. Pengulangan kata awal baris pantun atau sajak. Contoh, kawan ketawa ramai selalu. Kawan menangis seorang diri. Yang kedua, epifora. Pengulangan perkataan atau frasa di akhir baris pantun atau sajak. Contoh, dewa berjalan dihampirinya, naga yang besar didekatinya. Setelah naga mencium baunya, kepala diangkat ternganga mulanya. Yang ketiga, repitasi. Pengulangan kata dalam baris atau ayat tertentu. Contoh, muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti baik. Yang keempat, responsi. Pengulangan kata di tengah baris. Contoh, hari ini menugal jagung, hari esok menugal jelai. Hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Yang ketujuh, sinkof atau sinkop. Singkatan perkataan, contoh, kenapa mata kau tu? Kau, engkau. Tu, itu. Sinkop yang lain ialah tak, tidak, nak, hendak, ni, ini. 8. Hybrid. Penggabungan kata. Daripada 2 perkataan menjadi 1 perkataan. Contoh, takkan awak tak boleh jawab soalan ini? Kata cikgu kepada Ramli. Takkan daripada perkataan tidak akan. 9. Inversi. Pembalikan susunan perkataan dalam ayat. Contoh, terdiam Zulkifli memikirkan jawapan. Sepatutnya Zulkifli terdiam memikirkan jawapan. Hujan pagi ini. Sepatutnya pagi ini hujan. Sihat badan, wajah berseri. Sepatutnya badan sihat, wajah berseri. 10. Jeda. Hentian sejenak pada tengah baris semasa mendeklamasikan sajak. Tanda palang membawa tanda jeda atau pemenggalan. 11. Paradox. Bahasa yang menunjukkan unsur yang bertentangan dalam sebaris ayat. Contoh, aku senyum dalam tangisan, dalam kesepian di tengah keriuhan. Kaya harta namun miskin budi pekerti. 12. Imejan. Perkataan yang membawa imej sesuatu benda. Contoh, imej alam, bulan, bintang, sungai, air, embun. 13. Diksi. Penggunaan kata yang mengikut jenis-jenis tertentu. A. Penggunaan kata ganda. Contoh, marah-marah, bintang-bintang. B. Kata pinjaman bahasa Arab. Contoh, solat, subuh, berkat, fajar. C. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Contoh, suspend, artis, ego. D. Kata pinjaman bahasa istana. Contoh, baginda, titah, santap. E. Kata pinjaman bahasa klasik. Contoh, arakian, lashkar. F. Kata pinjaman bahasa Jawa. Contoh, manira, pakanira. G. Kata dialek. Contoh, seligi, penggodam. H. Peribahasa, simpulan bahasa, kiasan. Contoh, masa itu emas, hati batu, anak emas. Bagi menjawab soalan ini, anda perlu baca petikan dengan teliti dan lihat gaya bahasa yang digunakan. Unsur gaya bahasa di dalam petikan adalah personifikasi iaitu dan rumput rampai sekitar rumahnya mengangguk perlahan ditiup angin pagi. Simili iaitu bagaikan rumput-rumput pada musim kemarau. Peribahasa iaitu seperti enau dalam belukar dan cekik darah. Ingat, jawapan mesti ditulis menggunakan ayat yang lengkap. Jawapan yang lengkap, unsur gaya bahasa yang terdapat di dalam petikan ialah personifikasi iaitu rumput rampai sekitar rumahnya mengangguk perlahan ditiup angin pagi. Terdapat juga penggunaan unsur simili iaitu bagaikan rumput-rumput pada musim kemarau. Peribahasa juga ada diselitkan iaitu seperti enau dalam belukar dan cekik darah. Gunakan strategi yang betul untuk menjawab soalan. Selamat ulang kaji! Kita
kita akan membongkar satu lagi topik menarik iaitu pemahaman puisi tradisional dan moden. Soalan ini akan dikemukakan dalam soalan 2 di kertas 2 Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 9 markah diperuntukkan. Seperti mana soalan pemahaman prosa moden dan prosa tradisional, soalan untuk puisi moden dan tradisional juga terbahagi kepada 3 jenis. Soalan pertama, memberi maksud rangkai kata atau rangkap dalam puisi tradisional atau dalam puisi moden, 2 atau 3 markah. Soalan kedua, menjawab berdasarkan kemahiran berfikir KBKK, 3 atau 4 markah. Soalan ketiga, menjawab soalan berunsur sastra, Komsas, 3 atau 4 markah. Jumlah keseluruhannya, 9 markah. Kalau anda hendak skor markah yang tinggi untuk bahagian ini, anda perlu tahu strategi untuk menjawab. Pertama sekali, baca soalan dan petikan dengan teliti terlebih dahulu agar dapat gambaran tentang kehendak soalan. Seperti biasa, jawapan mesti menggunakan ayat yang lengkap, bukan dalam bentuk poin. Untuk soalan pertama, jawapan mestilah berdasarkan maksud serta konteks yang terdapat dalam petikan puisi. Untuk soalan 2, iaitu berbentuk kemahiran berfikir KBKK, biasanya soalan bermula dengan pada pandangan anda atau pada pendapat anda. Jawapan untuk soalan kemahiran berfikir mestilah menunjukkan kematangan pelajar berfikir. Nyatakan idea dan cari isi yang matang dan logik. Gunakan teknik percamahan minda. Maksudnya, jadikan markah yang diperuntukkan sebagai panduan. 3 markah bermaksud anda perlu memberi 3 isi. Untuk soalan ketiga, soalan Komsas. Soalan yang ditanya mungkin tentang tema, persoalan, watak atau perwatakan, latar, pengajaran dan nilai murni. Terdapat 2 jenis soalan yang perlu anda beri perhatian. Mari kita lihat sama-sama. Nyatakan atau berikan. Oleh itu, anda hanya perlu menyenaraikan isi jawapan yang dikehendaki tanpa memberi contoh atau huraian. Jelaskan, huraikan, bincangkan, terangkan. Anda pula perlu menulis nilai, persoalan, pengajaran dan sebagainya dengan memberi contoh atau huraiannya sekali. Sudah bersedia? Mari kita buat latihan. Jangan tergopoh-gapah untuk menjawab soalan. Baca dahulu petikan dengan teliti dan fahamkan. Latihan 1. Puisi tradisional. Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Gurindam 12 fasal yang ke-6. Syahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Syahari olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Syahari olehmu akan isteri yang boleh menyerahkan diri. Syahari olehmu akan kawan, pilih segala orang setiawan. Apakah maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara kita hendak memilih sahabat yang baik? 3 markah. Nyatakan jenis dan bentuk puisi di atas. 4 markah. Apakah maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Berbeza dengan soalan pemahaman prosa, soalan pertama untuk pemahaman puisi tradisional hendaklah berdasarkan maksud serta konteks yang terdapat dalam petikan puisi. Syahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Untuk soalan ini, anda perlu memberi maksud dengan menggunakan ayat sendiri dan bukannya mengulang semula ayat dalam baris gurindam itu. Mari kita tengok contoh jawapan. Maksud rangkap pertama tersebut ialah kita disarankan mencari kawan yang dapat dijadikan teman dan penasihat ketika kita susah dan senang. Kita ke soalan kedua. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara kita hendak memilih sahabat yang baik? 3 markah. Jawapan untuk soalan kemahiran berfikir memerlukan anda memberikan idea sendiri. Gunakan teknik percambahan minda. 3 markah diperuntukkan, maka anda perlu mengemukakan 3 atau lebih isi. Cari dan nyatakan isi yang bernas. Mari kita tengok contoh isi yang dicadangkan. Cara kita nak memilih sahabat yang baik, kita haruslah mengenali latar belakang seseorang sebelum memilihnya sebagai kawan.
Kita juga boleh bertanyakan perangai dan sifat peribadi individu tersebut dengan sesiapa yang berkawan dengannya. Kita juga harus mengenal pasti pegangan agama individu tersebut. Kita juga perlu meminta pandangan ibu bapa atau orang yang lebih tua dan berpengalaman. Seperti biasa, tulis jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menyambung isi-isi jawapan anda. Antara memilih sahabat yang baik ialah kita haruslah mengenali latar belakang seseorang sebelum memilihnya sebagai kawan. Selain itu, kita juga boleh bertanyakan perangai dan sifat peribadi individu tersebut dengan sesiapa yang berkawan dengannya dan kita juga harus mengenal pasti sejauh mana pegangan agama individu berkenaan. Seterusnya, kita juga perlu meminta pandangan ibu bapa atau orang yang lebih tua dan berpengalaman tentang sahabat baik kita. Mari ke soalan ketiga. Huraikan 3 nilai murni yang terdapat di dalam puisi. 4 markah. Soalan mahukan anda huraikan. Kita tengok contoh jawapan. Nilai yang terdapat dalam puisi tersebut ialah tolong-menolong. Sebagai contohnya, kita disarankan mencari rakan yang boleh dijadikan ubat iaitu yang bersedia membantu kita pada bila-bila masa. Selain itu, terdapat nilai ketaatan dalam puisi ini. Sebagai contoh, kita mestilah memilih isteri yang boleh menyerahkan diri iaitu taat akan suaminya. Di samping itu, terdapat juga nilai kesetiaan dalam puisi ini. Sebagai contoh, kita mestilah memilih orang yang setia sebagai kawan. Kita sambung dengan soalan berkaitan puisi moden pula. Latihan 2, puisi moden. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Mengintai ruang insaf. Semakin berat kejahilan, terpikul di bahu. Semakin jauh perjalanan, memburu nurmu. Sewaktu berlari di padang hidup, kerap kakiku tersadung selirat akar. Tubuhku tercalar duri pidana. Pada samar kejauhan, ancala mulia makin kabur dan menghilang. Sekadar songsang aksara kata tanpa kembali ke tunjang mana. Apakah dalam syarat khilaf masih terbuka ruang untuk dianugerahkan keinsafan? Rab, moga pintu taubatmu terbuka sebelum api dari bara itu menyala. Apakah maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Bagaimanakah ilmu dapat mempertingkatkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan? 3 markah. Huraikan 2 persoalan yang diketengahkan melalui sajak ini. 4 markah. Mari kita jawab soalan 1. Apa maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Soalan ini menguji pemahaman pelajar tentang maksud yang terkandung dalam rangkap-rangkap sajak. Anda perlu faham konteks keseluruhan rangkap yang dimaksudkan. Semakin berat kejahilan, terpikul di bahu, semakin jauh perjalanan, memburu nurmu. Jadi, berdasarkan rangkap sajak di atas, anda mesti menjawab dengan menggunakan ayat sendiri. Mari kita tengok contoh jawapan. Maksud rangkap pertama sajak tersebut adalah kita akan semakin jauh daripada hidayah atau petunjuk Tuhan jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Mari kita ke soalan kedua pula. Bagaimanakah ilmu dapat mempertingkatkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan? Kita tengok contoh-contoh isi dan jawapan lengkap. Cadangan isi jawapan. Ilmu dapat mempertingkatkan kita kepada Tuhan kerana dengan ilmu kita boleh membezakan kebenaran dan kebatilan. Kita dapat meningkatkan keyakinan kita tentang kewujudan Tuhan. Melalui ilmu, kita dapat melihat pelbagai kebaikan dalam setiap ciptaan Tuhan. Jangan lupa tulis jawapan dengan ayat lengkap. Seperti biasa, sambungkan isi-isi dengan penanda wacana atau kata hubung yang sesuai supaya ayat gramatis. Pada pandangan saya, ilmu dapat mempertingkatkan kita kepada Tuhan kerana dengan ilmu kita boleh membezakan kebenaran dan kebatilan. Selain itu, ilmu juga memperkembangkan daya pemikiran dan ini secara tidak langsung akan mempertingkatkan keyakinan kita tentang kewujudan Tuhan.
Oleh itu, melalui ilmu kita dapat melihat pelbagai kebaikan dalam setiap ciptaan Tuhan. Seterusnya, soalan ketiga. Huraikan dua persoalan yang diketengahkan melalui sajak ini. 4 markah. Soalan mahu anda huraikan. Jadi anda perlu menjawab dengan memberi contoh atau huraiannya sekali. Persoalan merupakan isu sampingan yang ingin diketengahkan oleh penulis atau penyajak menerusi karyanya. Mari kita lihat contoh jawapan. Antara persoalan yang terkandung dalam sajak ini ialah persoalan kepentingan kita berasa kesal akan setiap kesilapan yang telah kita lakukan agar kita dapat bertaubat kepada Allah. Selain itu, terdapat juga persoalan tentang kepentingan ilmu kepada manusia agar kita dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Teruskan usaha untuk berjaya. Selamat mengulang kaji. Hai semua, salam sejahtera. Cuba anda kenal pasti apakah kesalahan yang terdapat dalam ayat ini. Ibu mencuci ikan yang dibeli oleh ayah dari pasar itu tadi. Agak-agaknya apakah yang tidak betul dalam ayat ini? Ya, perkataan mencuci adalah kurang tepat untuk digunakan dalam konteks ayat. Ayat tersebut sepatutnya ditulis begini. Ibu menyiang ikan yang dibeli oleh ayah dari pasar itu tadi. Perkataan menyiang adalah lebih tepat digunakan yang membawa maksud membersihkan ikan. Kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tata bahasa sering dilakukan oleh murid. Sebenarnya, tiada jalan pintas untuk menguasai aspek ini selain anda perlu melengkapkan diri dengan ilmu tata bahasa yang mantap. Hari ini kita masih lagi di dalam topik mengenal pasti kesalahan ayat. Seperti yang telah diberitahu, soalan tentang aspek kesalahan ayat akan dikemukakan di soalan 3C kertas 2 Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 6 markah diperuntukkan. Mari kita imbas kembali apakah yang akan diuji pada bahagian ini. Jenis kesalahan dalam ayat. 1. Kesalahan ejaan. 2. Kesalahan penggunaan imbuhan. 3. Kesalahan penggunaan kata atau istilah. 4. Kesalahan tata bahasa. Baiklah, hari ini kita akan fokus kepada kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa. Kesalahan kata atau istilah bermaksud kesalahan penggunaan kata iaitu penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak ayat atau situasi. Contohnya seperti ayat yang telah diberikan tadi. Ibu mencuci ikan yang dibeli oleh ayah dari pasar itu tadi. Sepatutnya ditulis sebagai ibu menyiang ikan yang dibeli oleh ayah dari pasar itu tadi. Kesalahan tata bahasa pula bermaksud semua bentuk kesalahan dalam pembinaan ayat yang gramatis. Kesalahan ini melibatkan kesalahan hukum tata bahasa. Contohnya, memperbaiki, sepatutnya membaiki atau memperbaik. Hal ini adalah kerana menurut hukum tata bahasa, dalam perimbuhan kata adjektif hanya 2 imbuhan saja digunakan. Antara kesilapan lazim yang sering dilakukan ialah kesalahan dalam penggunaan kata bilangan. Mari kita lihat contohnya. Kesilapan kerana menggandakan perkataan yang mengikuti kata bilangan. Salah. Banyak organisasi-organisasi. Betul. Banyak organisasi. Banyak perkara-perkara. Banyak perkara. Beberapa orang peminat-peminat. Beberapa orang peminat. 4 unsur-unsur yang berikut. 4 unsur yang berikut.
Selain kesalahan penggunaan kata bilangan, terdapat juga kekeliruan tentang hukum DM. Hukum DM tergolong dalam bahagian frasa nama. Pada dasarnya, D merujuk aspek yang diterangkan, manakala M merujuk aspek yang menerangkan. Menurut hukum tata bahasa, sesuatu perkara yang mahu diterangkan harus dinyatakan dahulu sebelum disusuli perkataan yang menerangkan. Contohnya, tomato sos sepatutnya ditulis sebagai sos tomato. Dalam sesetengah keadaan, terdapat frasa yang boleh disusun secara terbalik tetapi membentuk makna yang berbeza, bergantung kepada unsur yang disebut dahulu. Contohnya, 1. Ahmad minum susu lembu pada setiap pagi. 2. Ahmad memelihara beberapa ekor lembu susu. Frasa nama susu lembu merujuk maksud susu yang diambil daripada lembu, manakala lembu susu merujuk maksud lembu yang dipelihara untuk tujuan mendapatkan susunya. Maka dari segi ayat haruslah disebut mengikut maksud yang ingin disampaikan. Mari kita lihat beberapa lagi contoh perkataan yang menyalahi hukum DM. Bentuk yang salah, lain-lain hal. Bentuk yang betul, hal-hal lain. Lain-lain perkara. Salah, perkara-perkara lain. Betul, lain-lain masalah. Salah, masalah-masalah lain. Betul? Sekarang, kita lihat pula kesalahan umum penggunaan kata atau istilah dan tata bahasa yang lain. 1. Penggunaan kata hubung pada awal ayat sebagai penanda wacana. Namun, tetapi, malah, manakala, sepatutnya, akan tetapi, namun begitu. Penanda wacana, manakala, malah, ditulis untuk menghubungkan dua ayat. 2. Kata kerja memberi, contoh, memberi kasih sayang, sepatutnya memberikan kasih sayang. Kata kerja memberikan perlu diikuti oleh objek tidak bernyawa, manakala memberi diikuti objek bernyawa. Ayat tergantung kerana tiada subjek. Contoh, ini menunjukkan sepatutnya hal perkara ini menunjukkan. Ini kerana sepatutnya hal ini demikian kerana. 4. Justru itu digunakan sebagai penanda wacana. Justru ialah kata hubung yang membawa maksud malahan atau bahkan. 5. Tidak menyelitkan objek selepas kata kerja transitif. Contoh, mempunyai banyak pilihan. Banyak bukan objek. Banyak ialah kata bilangan tidak tentu. Objek mesti kata nama. Sepatutnya, mempunyai pilihan yang banyak. 6. Kesalahan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah. Ialah perlu diikuti kata nama. Adalah perlu diikuti kata adjektif atau kata sendi nama. 7. Tiada kata sendi nama pada kata pemberi adalah. Anda perlu tambah kata sendi nama pada kata pemberi adalah. Contoh, langkah-langkah yang perlu diambil adalah menguatkuasakan undang-undang. Sepatutnya adalah dengan menguatkuasakan adalah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Antara kata sendi nama yang dapat digunakan adalah untuk, adalah dengan, adalah melalui, adalah seperti. 8. Pengimbuhan kata adjektif. Hanya 2 imbuhan saja digunakan. Contoh, memperbaiki, sepatutnya membaiki atau memperbaik. 9. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga, ia untuk benda atau perkara. Contoh, salah satu langkah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar adalah dengan menjalankan kempen. Ia perlu diadakan secara besar-besaran.
sepatutnya ia digantikan dengan subjek pembincangan iaitu kempen. Pembetulan, kempen ini perlu diadakan. 10. Penggunaan di. Contoh, di kalangan, sepatutnya dalam kalangan. Kata sendi di berfungsi untuk menyatakan arah. 11. Penggunaan frasa pada masa kini. Sepatutnya pada masa ini atau kini. 12. Kesalahan penanda wacana. Contoh, selain daripada itu, selain dari itu, sepatutnya selain itu. Sehubungan itu, sepatutnya sehubungan dengan itu. Oleh kerana, sepatutnya oleh sebab. 13. Penggunaan kata hubung tambahan pula pada pangkal perenggan. Tambahan pula tidak digunakan untuk isi baharu. Baiklah, mari kita ke segmen latihan. Latihan 1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. 1. Kedua buah negara yang bergaduh itu telah berjaya didamaikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 2. Pada sesi akhir kursus itu, para peserta saling salam bersalaman sebelum pulang ke destinasi masing-masing. 3. Dari hari ke hari, kehidupan keluarga nelayan itu semakin runcing terutamanya bila tiba musim tengkujuh. 6 markah. Pertama sekali, baca dahulu arahan soalan dengan teliti. Kemudian, baca ayat-ayat yang diberikan betul-betul untuk mengenal pasti kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa dalam ayat-ayat berkenaan. Gariskan kesalahan-kesalahan yang telah dikenal pasti. Ingat dia, hanya terdapat satu kesalahan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa dalam setiap ayat. Sudahkah anda mengenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut? Bagi ayat pertama, kesalahan kata atau istilahnya ialah bergaduh. Manakala kesalahan tata bahasa yang dikenal pasti ialah kedua. Penggunaan kata bertelikah, berselisih faham adalah lebih tepat daripada bergaduh kerana kata kerja itu merujuk kepada konteks negara. Manakala penggunaan kata bilangan kedua merujuk kedudukan seperti tempat pertama, kedua dan ketiga. Maka perkataan yang tepat ialah kedua-dua. Bagi ayat kedua, kesalahan kata atau istilahnya ialah sesi. Manakala kesalahan tata bahasa yang dikenal pasti ialah salam bersalaman. Perkataan sesi dipinjam daripada bahasa Inggeris iaitu session, namun dalam bahasa Melayu perkataan itu dieja dengan satu huruf S sahaja, iaitu S-E-S-I. Perkataan saling merujuk maksud berbalas-balas antara dua pihak. Oleh sebab itu, perkataan selepas saling tidak perlu digandakan. Saling bersalaman. Bagi ayat ketiga, kesalahan kata atau istilahnya ialah runcing. Manakala, kesalahan tata bahasa yang dikenal pasti ialah bila. Perkataan runcing tidak tepat bagi konteks maksud ayat tersebut. Runcing bermakna semakin serius yang sesuai bagi ayat yang membawa maksud seperti peperangan yang semakin meruncing, masalah yang semakin meruncing. Perkataan yang tepat ialah sempit. Bila pula ialah kata tanya dan tidak sesuai digunakan dalam konteks ayat. Perkataan yang tepat ialah apabila. Anda tidak perlu menyalin semula ayat.
Cukup sekadar menyenaraikan kesalahan-kesalahan dalam ayat mengikut kategori dan memberikan perkataan yang tepat. Mari kita lihat contoh jawapan. Jawapan 1. Bergaduh, bertelingkah, berselisih faham. Kedua, kedua-dua. 2. Sesi, sesi. Salam bersalaman, bersalaman. 3. Runcing, sempit. Bila, apabila. Teruskan mengulang kaji. Semoga berjaya. Salam sejahtera. Terdapat pelbagai kesalahan tata bahasa yang biasa dilakukan oleh murid dalam perbualan sehari-hari. Jangan risau, hari ini kita akan mengupas tajuk mengenal pasti kesalahan ayat, istilah dan tata bahasa. Soalan akan dikemukakan dalam soalan 3, kertas 2, Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 6 markah diperuntukkan. Mari kita lihat terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diuji dalam bahagian ini. Jenis kesalahan dalam ayat: kesalahan ejaan, kesalahan penggunaan imbuhan, kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tata bahasa. Untuk soalan di bahagian ini, anda biasanya akan diberikan 3 ayat. Dalam setiap ayat, anda mesti mengenal pasti 2 bentuk kesalahan, iaitu 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan. 1 kesalahan kata atau istilah dan 1 lagi kesalahan tata bahasa. Bagi setiap kategori kesalahan, anda tidak dibenarkan memberi lebih daripada 1 kesalahan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula tetapi cuma senaraikan perkataan yang salah dan betulkannya. Dalam episod ini, murid-murid, kita akan memfokuskan kesalahan-kesalahan yang melibatkan kata majmuk sahaja. Kata majmuk ialah 2 kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa maksud yang khusus. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak menjadi satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Mari kita uji. Contoh kata majmuk: nasi minyak. Cuba kita sisipkan dengan unsur lain seperti yang dalam nasi minyak. Nasi yang minyak. Janggal bunyinya, bukan? Jadi nasi minyak ialah kata majmuk. Atau kita cuba sisipkan dengan unsur lain seperti kata hubung dan dalam kata majmuk seperti terima kasih, terima dan kasih. Maksudnya sudah berbeza. Jadi terima kasih ialah kata majmuk. Pada amnya, bentuk kata majmuk dapat dibahagikan kepada 3 kelompok. Pertama, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Gambar rajah, biru laut, alat tulis, air hujan, jam tangan, meja tulis. Di samping contoh di atas, bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran juga termasuk dalam kategori di atas. Seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Penolong Pendaftar, Ketua Setiausaha Negara. Kedua, kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. Garis pusat, hak milik, kertas kerja, segitiga, kemas kini, cari gali.
Yang ketiga, kata majmuk yang mendukung makna kiasan iaitu simpulan bahasa. Kaki ayam, makan angin, tumbuk rusuk, anak emas, pilih kasih, manis mula. Seperti yang telah dijelaskan tadi, prinsip penulisan kata majmuk ialah kata majmuk tersebut ditulis secara terpisah. Namun, terdapat pengecualian kepada sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Contohnya, antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhan jaya, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara, pensuruhjaya. Selain itu, terdapat sejumlah perkataan yang bukan kata majmuk dan tergolong dalam golongan kata tertentu serta dieja secara bercantum. Golongan kata, contoh, kata nama, peribadi, dini hari, peribahasa, perikemanusiaan. Kata adjektif, sukacita, dukacita. Kata seni nama, kepada, daripada. Kata hubung, apabila, apakala, manakala, kadangkala, walhal, padahal, darihal, barangkali. Kata tanya, bagaimana, kenapa. Mari kita lihat cara-cara untuk menggandakan kata majmuk. Dalam hal ini, hanya unsur pertama kata sahaja yang akan digandakan. Alat tulis, alat tulis. Alat, alat tulis. Gambar rajah, gambar rajah. Gambar, gambar rajah. Menteri besar, menteri besar. Menteri, menteri besar. Bagaimana pula dengan penggandaan kata majmuk yang telah mantap? Ya, dalam aspek kata majmuk, keseluruhan perkataan tersebut akan digandakan. Mari kita lihat contohnya. Kata majmuk boleh menerima imbuhan sama ada imbuhan awalan, akhiran mahupun imbuhan apitan untuk menghasilkan kata terbitan. Kata majmuk apabila menerima imbuhan awalan atau akhiran, ejaannya tetap dieja secara terpisah. Misalnya, kata majmuk campur aduk. Jika diberi imbuhan awalan ber, menjadi bercampur aduk. Ejaan bercampur aduk ini ditulis secara terpisah. Perhatikan pula kata majmuk temu bual. Juga jika diimbuhkan dengan awalan di, menjadi ditemu bual. Ditemu bual juga ditulis secara terpisah. Seterusnya, kata majmuk daya serapan. Jika diberi imbuhan akhiran an, menjadi daya serapan. Perkataan ini juga ditulis secara terpisah. Sebaliknya, sekiranya kata majmuk menerima imbuhan apitan, ejaan untuk kata majmuk tersebut dicantum seperti contoh berikut. Campur aduk diberi imbuhan apitan men-kan, menjadi mencampur adukkan. Daya serap diberi imbuhan apitan ke-an, menjadi kedaya serapan. Urus niaga diberi imbuhan apitan di-kan, menjadi diurus niagakan. Baiklah, mari kita ke segmen latihan.
sekali baca dan fahami arahan soalan. Kemudian baca ayat-ayat diberikan dengan teliti untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan. Ingat ya, hanya ada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan sahaja dalam satu ayat. Kesalahan ejaan pada ayat pertama ialah Bumi Putra, manakala kesalahan imbuhan pada ayat itu ialah sediakan. Ejaan yang tepat untuk perkataan Bumi Putera seharusnya dieja secara bercantum kerana ejaan ini termasuk dalam salah satu daripada kata majmuk yang lebih mantap. Pengimbuhan kata kerja yang tepat dalam konteks ayat ialah disediakan. Bagi soalan kedua pula, kesalahan ejaan pada ayat tersebut ialah berprofil, manakala kesalahan imbuhan ialah ketemuan. Ejaan yang tepat adalah berprofil, manakala kesalahan imbuhan ialah ketemuan yang sepatutnya dieja penemuan. Bagi soalan ketiga pula, kesalahan ejaan dalam ayat tersebut ialah siar kaki, manakala kesalahan imbuhan ialah ejaan yang tepat ialah siar kaki yang sepatutnya ditulis secara terpisah. Dan dalam konteks ayat itu, imbuhan yang sesuai ialah ditinggalkan. Bagi menjawab soalan pada bahagian ini, anda tidak perlu menyalin semula ayat. Hanya senaraikan perkataan yang mempunyai kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan dan tunjukkan ejaan dan imbuhan yang betul. Mari kita lihat contoh jawapan. Sekarang mari kita ke latihan kedua. Seperti biasa, baca ayat-ayat yang diberikan dan kenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhannya. Hanya terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan sahaja. Kesalahan ejaan pada ayat pertama ialah mengenal pasti, manakala kesalahan imbuhan pada ayat itu ialah ejaan yang tepat untuk perkataan mengenal pasti ialah mengenal pasti yang ditulis secara terpisah. Pengimbuhan kata kerja yang tepat dalam konteks ayat pula ialah dihadapi. Bagi soalan kedua, kesalahan ejaan tersebut ialah dinaik tarafkan yang sepatutnya dieja secara bercantum. Hal ini demikian kerana kata majmuk tersebut dicantumkan apabila menerima imbuhan apitan. Manakala kesalahan imbuhan ialah dalam konteks ayat itu, imbuhan yang tepat ialah dilakukan. Kita ke soalan ketiga. Kesalahan ejaan yang telah dikenal pasti ialah jangka masa, manakala kesalahan imbuhan pula ialah mencadangkan. Ejaan yang tepat ialah jangka masa yang dieja secara terpisah dan dalam konteks ayat itu, imbuhan yang sesuai ialah mari kita lihat contoh jawapan. Kita teruskan dengan latihan ketiga. Sudahkah anda membaca soalan dengan teliti? Dapatkah anda kenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat ini? Mari kita simak jawapan. Kesalahan ejaan dalam ayat pertama ialah bertanggungjawab yang sepatutnya dieja bercantum. Kesalahan imbuhan dalam ayat tersebut pula ialah memeliharakan yang sepatutnya dieja memelihara. Dalam ayat kedua pula, ejaan jati diri sepatutnya dieja secara terpisah. Manakala perkataan timur memerlukan imbuhan apitan ke-an, menjadikan jawapan untuk ayat tersebut sebagai ketimuran. Dalam ayat ketiga pula, kesilapan ejaan ayat tersebut ialah kaki tangan yang sepatutnya dieja secara bercantum. Manakala kesalahan imbuhan dalam ayat tersebut ialah sehubungan
yang sepatutnya ditulis berhubung. Mari kita lihat jawapannya. Teruskan usaha anda. Selamat berjaya.